Okey, tajuk pertahanan badan. Okey, kita tengok apa itu patogen. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey, sistem pertahanan badan kita bertindak apabila ada patogen menjangkiti badan kita. Macam sekarang apa patogen yang ada tu? Apa patogen sekarang yang tengah merebak ni? Anyone please answer? Okey, COVID. Apa nama dia? COVID tu penyakit. Apa nama patogen tu? Coronavirus. Itu patogen. Coronavirus tu adalah patogen. Okey, jadi sistem pertahanan badan kita mula-mula dia akan cuba lawan patogen tu. Kalau tak berjaya tu yang menyebabkan kesan yang buruk lah. Dia akan melawan, kadang-kadang kita rasa sakit badan kita sebab badan kita tengah melawan patogen itu. Okey, kemudian kita tengok perkataan antigen. Apa maksud antigen? Antigen ialah benda asing yang memasuki badan kita. Apa-apa saja benda asing yang masuk ke dalam badan kita, kita panggil sebagai antigen. Jadi coronavirus ni pun adalah antigen. Okey, apa antigen ini buat? Dia akan merangsangkan sel limfosit, sel darah putih untuk menghasilkan antibody. Limfosit ni dia menghasilkan antibody untuk memusnahkan antigen itu. Antibody itu macam satu cecair saja, dia akan masuk ke dalam darah kita dan dia akan cuba memusnahkan antigen. Nanti antibody ni kita akan belajar lebih detail lagi lepas ni. Okey, apa maksud keimunan? Ini maksud keimunannya. Keimunan ialah keupayaan badan kita untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh patogen. Patogen atau sebarang benda asing lain lah, benda toksik ke apa yang memasuki badan. Itu maksud dia keimunan. Kekuatan badan kita lah. Kalau badan kita kuat, selalu kita boleh lawan. Kalau lemah tu dia susah sikit nak lawan. Sebab tu macam kanak-kanak, orang tua, keimunan badan dia sudah kurang. Jadi dia susah sikit untuk melawan penyakit. Itu maksud keimunan, keupayaan badan untuk menentang penyakit. Apabila badan kita berjaya menentang jangkitan, kita dikatakan imun terhadap penyakit tersebut. Kita dah berjaya menentang penyakit itulah, jadi badan kita sudah imun. Katakan kamu ada chicken pox, katakan penyakit cacar. Jadi badan kita akan kita berjaya menentang penyakit itu. Bila kita sudah berjaya, kita sudah imun terhadap penyakit itu. Kita dah berjaya menentang dia. Kalau macam mana badan kita menentang jangkitan penyakit ni
macam mana kita melakukan proses keimunan ini, badan kita ada 3 barisan pertahanan untuk menentang kemasukan patogen ini ke dalam badan. Okey, yang pertama kita kata barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua dan barisan pertahanan ketiga. Ada 3 barisan pertahanan dalam badan kita untuk menentang penyakit. Mana-mana saya tick, saya highlight ni, kamu buat ya dalam buku teks kamu. Okey, kita tengok satu-satu, kita tengok barisan pertahanan pertama dulu. Barisan pertahanan patogen ini dia menghalang patogen daripada luar tu daripada masuk ke dalam badan kita. Kalau ada patogen daripada luar, bakteria atau virus cuba masuk dalam badan kita, dia akan bertindak untuk menghalang patogen tu daripada masuk ke dalam badan. Itu barisan pertahanan pertama. Okey, kita tengok contoh-contoh dia. Yang pertama, enzim lysosom yang didapati dalam air mata, hingus dan air liur. Tahu hingus dalam hidung ada hingus itu 3 tempat yang ada enzim lysosom. Dekat peluh kita pun ada enzim lysosom ya, lysosom. Mata, hingus dan air liur ada enzim lysosom. Jadi kalau ada bakteria yang cuba masuk melalui mata, hidung dan mulut, dia akan bertindak menguraikan dan membunuh bakteria itu. Okey, dia akan bertindak untuk mengurai dan membunuh bakteria itu. Itu ada enzim lysosom ya yang untuk membunuh. Kemudian ini penting juga ni membran mukus. Mukus Membran mukus ini terdapat pada salur respirasi. Salur respirasi kita. Kalau patogen tadi, bakteria tadi, dia sudah berjaya mengatasi enzim lysosom. Katakan enzim lysosom tadi tidak dapat memusnahkan dia dalam mulut. Dia sudah berjaya masuk ke sistem pernafasan kita. Dalam mulut, dalam hidung. Mukus tidak dapat memusnahkan bakteria itu tadi. Dia berjaya masuk ke dalam sistem trakea. Dekat sistem trakea ini ada mukus. Mukus tu ada enzim lysosom yang cuba mengurai dan memusnahkan bakteria itu tadi. Dekat bahagian sistem pernafasan. Itu semua sistem pertahanan pertama. Dia cuba elakkan bakteria tu daripada masuk ke dalam badan. Kemudian apabila luka. Apabila luka, kita dah belajar darah kita akan membeku. Bila darah membeku, dia menghalang bakteria daripada masuk. Kemudian asid hidroklorik yang terdapat di dalam perut kita. Kita dah belajar sebelum ni, asid hidroklorik ni ialah untuk membunuh bakteria dalam makanan dan minuman. Kemudian kulit kita juga adalah barisan pertahanan pertama. Okey, tengok yang pertama, merupakan pelindung fizikal, menghalang kemasukan patogen. Jadi bakteria nak masuk melalui kulit kita agak susah sebab kulit bersifat liat. Dan bakteria susah nak masuk.
Kemudian kalau kita tengok sel-sel di permukaan kulit kita sentiasa mati dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Okey, sel-sel permukaan kulit kita akan sentiasa mati dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Jadi bakteria dekat situ dia susah nak membiak lah. Okey, bakteria susah nak membiak. Sebab sel-sel kita sentiasa hilang dan diganti dengan yang baru. Kemudian kalau kita tengok sel kita ada membuat sejenis rembisan minyak. Permukaan kulit kita sentiasa berminyak. Sebab kulit kita menghasilkan minyak melalui struktur yang kita kata sebagai sebum. Ni struktur kulit kita. Okey, ini dia kelenjar minyak. Ini rambut kita. Rambut. Di bahagian bawah rambut itu ada kelenjar minyak ataupun kita kata kelenjar sebum. Kelenjar minyak atau kelenjar sebum ni yang akan menghasilkan minyak. Supaya kulit kita sentiasa berminyak. Daripada bahagian ni kelenjar minyak. Bila kulit kita berminyak, ini menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Dia ada minyak dan asid dalam sebum tu rembisan sebum tadi. Sebum tu kelenjar minyak. Ini menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma kalau tempat berminyak memang dia tak suka hidup lah. Okey, peluh kita. Peluh kita. Tengok ni. Ini kelenjar peluh ya. Ini kelenjar peluh, dia menghasilkan peluh. Kelenjar kita menghasilkan peluh. Peluh ni pun ada enzim lysosome. Ini pun boleh memecahkan bakteria, memusnahkan bakteria. Berupaya memecahkan dinding sel bakteria. Jadi ini semua adalah barisan pertahanan yang pertama. Enzim lysosome di mata, hidung dan mulut, membran mukus dekat saluran pernafasan kita, mekanisme pembekuan darah, asid hidroklorid di dalam perut dan kulit kita. Ada 5 bahagian lah yang kat sini terlibat dalam barisan pertama untuk menghalang bakteria daripada masuk ke dalam badan. Katakanlah bakteria itu virus lah selalu sangat kuat ya. Virus tu kecil-kecil tapi dia sangat kuat. Virus adalah mikroorganisma yang paling seni. Tapi dialah yang paling berbahaya. Katakanlah dia berjaya menembusi barisan pertahanan pertama. Barisan pertahanan pertama tidak berjaya untuk menentang dia. Jadi badan kita akan bertindak dengan menggunakan barisan pertahanan yang kedua. Barisan pertahanan yang kedua pula akan bertindak. Okey, kita tengok barisan pertahanan kedua terdiri daripada apa? Okey, untuk barisan pertahanan kedua ni badan kita akan menjadi demam, fagositosis dan keradangan berlaku ya. Apa yang bertindak ialah demam, fagositosis dan keradangan. Okey, kita tengok satu-satu.
Sebab tu kalau kena demam, kita ada virus lah selalu macam sekarang ni pun, musim sekarang ni pun sama. Badan kita akan demam dulu untuk menentang jangkitan patogen tu tadi. Bila demam ini menambahkan aktiviti fagosit. Fagosit dia akan cuba menelan bakteria dan memusnahkan dia. Itu fungsi demam ya. Dia menambahkan aktiviti fagosit dan cuba melawan mikroorganisma tu tadi. Kemudian fagositosis. Fagositosis ini barisan pertahanan kedua ya. Fagositosis, sel fagosit. Yang menjalankan proses fagositosis ialah neutrofil dan monosit kan. Untuk sel darah putih kita dah belajar dulu. Neutrofil dan monosit yang akan menjalankan proses fagositosis. Ialah proses memerangkap dan mencernakan mikroorganisma dia akan memerangkap dan mencernakan mikroorganisma. Okey, kalau ada mikroorganisma, sel fagosit ni dia akan pergi ke situ. Kemudian dia akan cuba mengepung patogen itu dan dia juga menghasilkan enzim lysozyme untuk mencernakan patogen itu. Dia akan keluar melalui dinding kapilari Kalau sel darah putih dia boleh keluar melalui dinding kapilari. Okey, cuba tengok gambar ni. Okey, yang ni sel darah putih tadi. Sel fagosit. Ini ada bakteria. Okey, dia keluarkan dia punya pseudopodium ni dan mengepung bakteria. Kemudian dia akan membentuk fagosom. Okey, membentuk fagosom seperti ini. Okey, fagosom ini akan bergabung dengan enzim lysosom. Bergabung dengan lysosom, lysosom dalam sel kita untuk menghasilkan enzim lysozyme. Lysosom ni ada dalam sel kita. Dia akan menghasilkan enzim lysozyme. Bila dah bergabung dengan enzim lysozyme, kita panggil dia fagolysosom. Okey, dengan menggunakan enzim lysozyme tadi, bakteria ini akan dicernakan, dimusnahkan. Okey, dah musnahkan, kemudian dia akan dikeluarkan daripada sel. Dia akan dikeluarkan daripada sel, nanti ini jadi bahan buangan lah, kita akan buang dia. Okey, ini dia proses fagositosis. Kemudian dia akan yang kedua, peringkat kedua dalam barisan pertahanan kedua ialah keradangan, langkah kedua radang. Okey, keradangan maksudnya gerak balas badan kita lah, kita bertindak terhadap mikroorganisma. Gerak balas mungkin
Bahagian kulit kita akan membengkak menjadi merah dan sakit-sakit. Kalau kulit kita bengkak-bengkak, merah-merah, gatal-gatal, sakit-sakit, itu maksudnya keradangan. Itu badan kita cuba menentang patogen ya. Okey, ni boleh tengok ni. Katakan ini kawasan yang sudah dijangkiti. Apa ni, paku karat ke? Kena paku karat. Okey, tisu sudah rosak sini. Jadi apa berlaku? Tisu yang rosak membebaskan histamin. Histamin, ini kita ada belajar semasa pembukuan darah. Histamin merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Histamin menyebabkan pengembangan kapilari darah supaya darah mengalir lebih banyak ke kawasan ini, ke kawasan jangkitan ini. Lebih banyak sel fagosit akan dibebaskan. Kemudian sel fagosit dan juga sel pembeku akan berkumpul di kawasan ini untuk melakukan proses pembekuan darah. Sel pembeku akan membekukan darah, sel fagosit di sini pula akan menjalankan proses fagositosis. Okey, itu yang kita maksudkan dengan keradangan. Dia jadi merah-merah tu sebab lebih banyak darah dekat situ lah. Ada banyak darah sebab tu kulit kita jadi merah. Merah, bengkak dan kita rasa sakit. Sebab badan kita tengah berusaha untuk melawan jangkitan patogen tu tadi. Itu dia barisan pertahanan kedua. Ada 3 faktor juga untuk barisan pertahanan kedua. Demam, fagositosis dan keradangan. Ada persoalan setakat ni? Boleh ya? Okey, katakanlah bakteria, virus tu lah sangat kuat. Barisan pertahanan pertama pun dia berjaya tembusi. Barisan pertahanan kedua pun dia berjaya tembusi. Badan kita akan cuba pula barisan pertahanan yang ketiga. Okey, badan kita akan bersedia dengan yang ketiga. Yang ketiga ni adalah barisan merupakan gerak balas keimunan. Keimunan badan kita. Macam sekarang ada injection vaksin kan, itu untuk meningkatkan keimunan badan kita lah. Itu barisan pertahanan ketiga. Selalu badan cuba hasilkan sendiri barisan pertahanan ketiga dulu. Kalau tak berjaya, sebab tu ada suntikan vaksin semua. Gerak balas keimunan. Keimunan ini dia melibatkan antibodi ya. Badan akan cuba menghasilkan antibodi sendiri. Okey, melalui sel limfosit kan, sel limfosit menghasilkan antibodi. Okey, ini semua penting ya. Kamu boleh tikkan, lepas tu buat nota. Okey, tindakan antibodi ini spesifik. Maksud dia hanya boleh bertindak terhadap antigen tertentu sahaja. Macam vaksin sekarang ni dia hanya bertindak terhadap virus corona saja. Kalau virus lain dia tak boleh. Itu maksud dia spesifik. Dia boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Okey, kalau seseorang tu ada patogen, jadi limfosit akan berkumpul di situ untuk memusnahkan antigen itu.
Nodus limfa pula dia ada macrophage yang memusnahkan bakteria. Secara fagositosis. Okey, kalau kita tengok limfosit ini, sel limfosit, sel darah putih ni, dia ada dua jenis, iaitu sel limfosit T dan sel limfosit B. Sel limfosit T menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Dia menyerang. Kemudian sel limfosit B pula dia akan menghasilkan sel memori. Memori lah. Memori ni dia akan ingat, lepas tu dia akan menyerang patogen. Kalau ada patogen dia akan menyerang dengan menghasilkan antibody. Yang T ni akan terus serang, B ni menghasilkan memori. Kalau ada patogen datang, dia akan terus serang. Macam tu. Itu barisan pertahanan ketiga. Gerak balas keimunan. Seterusnya kita tengok macam mana antibody bertindak. Antibody bertindak ada 5 cara ya. Antibody dalam badan kita. Yang pertama pengaglutinan. Dia ada pengaglutinan, peneutralan, pemendakan, pengopsoninan dan penguraian. Ada 5 cara dia bertindak antibody ni. Okey, apa itu pengaglutinan? Pengaglutinan ni dia menggumpalkan patogen, dikumpulkan patogen. Supaya senang dimusnahkan oleh sel fagosit. Senanglah sel fagosit nak gunakan pseudopodia untuk menelan dia. Peneutralan ni selalu toksin yang dihasilkan oleh patogen. Jadi antibody ni dia akan neutralkan sebarang toksin yang dihasilkan oleh patogen. Pemendakan bertindak dengan antigen untuk membentuk satu mendakan. Dia cuba mendakkan dia lah. Kalau antigen tu dia larut dalam plasma darah ke dalam pendalir tisu, dia akan mendakkan dia. Jadikan dia tak larut, mendakkan dia supaya senang dimusnahkan oleh sel fagosit. Sel fagosit senang nak buka dia punya pseudopodium dan menelan dia. Next, pengopsoninan. Pengopsoninan ini, antibody ni dia bergabung dengan antigen. Antibody dia bergabung dengan antigen. Dia macam satu petanda lah supaya sel fagosit boleh datang musnahkan dia. Nanti sel fagosit senang datang musnahkan dia macam ni. Itu pengopsoninan. Penguraian, antibody bergabung dengan antigen dan menyebabkan bakteria tu pecah. Dia pergi bergabung macam ni, menyebabkan bakteria tu pecah. Okey, itu dia 5 tindakan antibody dan 3 jenis barisan pertahanan dalam badan kita.